orang yang seperti ini. Macam tadi, yang tak boleh masa perjalanan. Kalau tak boleh masa pi, nak sampai ke mana? Dia tak ada lah masa pi tu. Kalau apa? Dia punya jarak perjalanan tu yang jauh, yang tak dibolehkan. Bukan yang duduk sana. Duduk sana tu bila sampai, maknanya bila sampai sebab apa? Sebab berlakunya pi. Kalau tak pi tak sampai di sana. Maka yang tak boleh tu yang masa pi tu. Jadi saya tak cari hari-hari pun nak baca ni. Rupanya hadis ni cukup seronok. Banyak soalan. Ya, habis. Sambung lagi. Saya tak larat dah sambungnya. Ya, baik. 149 pula. Oh, okey, cantik. Ni cantik. An Abi Burdah an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده فله أجران. 3 orang yang mendapat pahala 2 kali. 3 orang yang dapat pahala 2 kali ganda. 3 golongan, 3 jenis manusia. Daripada Abu Burdah, daripada Nabi SAW bersabda ia, 3 orang yang diberikan pahala mereka 2 kali. Lelaki yang ada baginya hamba perempuan, lalu diajarnya akan dia. Jadi kalau nak tambah itu hamba perempuan. Hamba perempuan. Dia amah dalam masa tu. Kalau tengok dalam tulisan Arab dia kata amah. Amah tu pada hamba perempuan. Kita tadi silap pakai. Hamba rumah tu kita kata amah. Tak betul. Amah ni hamba perempuan. Hamba yang berlaku yang kita dapat dalam peperangan ke, atau hamba yang kita beli ke, itu baru hamba. Ni dah, ni pembantu rumah, dia kerja dengan kita. Dia macam, dia istilah pembantu rumah. Sudah tukang pik amah. Amah ni bila sebut amah, orang lelaki yang memiliki amah boleh bersama dengan dia. Ni tak diguna istilah ni. Patutnya tak digunakan, tapi digunakan dalam negara kita. Amah. Jadi jangan sangka amah ni macam amah kita panggil kita tekah tu. Mana seorang dia seorang lelaki yang memiliki amah boleh bersama dengan amahnya. Yang tu tak boleh. Jadi dia pakai yang tu digunakan kepada pembantu rumah, tak boleh, haram. Yang tu yang berlaku. Nah, kemudian dia kata 3 orang yang diberikan pahala-pahala mereka 2 kali. Lelaki yang ada baginya hamba lalu diajarnya. Ni hamba perempuan ni. Lalu diajarnya. Maknanya tuan yang bagus. Bukan dia jadikan hamba saja, tetapi diajarkan agama, diajarkan hukum hakam. Diajarkan hukum hakam dan sebagainya. Diajarnya akan dia, maka ia mengelokkan ajarannya. Diajarkan hamba tersebut dan diajarkan dengan ajaran yang baik. Di sini tak silap saya, ada riwayat yang lain, Nabi kata siapa yang dianugerahkan anak perempuan, diajarkan anaknya tadi dengan adab-adab yang baik dan sebagainya, di sini akan dimasukkan dalam surga bagi orang yang memiliki anak perempuan. Nabi kata 3 orang. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau 2 orang macam tu juga. Siapa yang boleh didik anak perempuan dengan baik dan jadi orang yang baik, yang salihah. Seorang lagi pula kata, kalau seorang, wahai Rasulullah, anak perempuan macam tu juga. Kenapa susah nak jaga orang perempuan? Susah cik nak jaga orang perempuan ni.
susah sikit lah. Di segi auratnya, di segi pergaulannya, di segi apa macam lah. Maka ganjaran besar bagi orang yang memiliki anak perempuan lalu dia mendidik anak perempuan dengan baik. Setengah orang dia kata hang cerai anak orang semua perempuan, kena cari pula anak lelaki. Ada itu. Kita ingat Allah kata Allah bagi anak perempuan, bagi yang Allah anugerahkan anak perempuan sahaja bagi orang yang aku kehendaki. Aku anugerahkan pada seseorang yang aku kehendaki semua anak lelaki, dan aku juga anugerahkan anak perempuan campur lelaki. Dan setengah pula Allah kata aku jadikan setengah di kalangan kamu mandul, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh makan. Jadi tak ada istilah kita kata hang cerai anak perempuan semua. Bukan situ dia punya apa? Dia punya ukuran dia. Ukuran dia di takwa tu. Anak lelaki ke perempuan ke, kalau boleh takwa cantik. Tapi kalau anak lelaki semua hebat cantiklah. Tak takwa seorang pun maka tak ada bangga apa. Itu bukan kebanggaan dan sebagainya. Baik. Nabi kata lelaki yang ada baginya hamba perempuan lalu diajarnya akan dia, maka ia mengelokkan ajarannya, dan diasuhnya akan dia, maka ia mengelokkan asuhannya, dan kemudian dimerdekakan ia lalu berkahwin ia dengan dia, maka baginya 2 pahala. Ini apa? Usaha seorang tuan untuk mengelokkan perangai seorang hamba. Hamba ni kadang-kadang kita dengar cerita bahawa perangainya tak pernah elok. Biasalah dia tu biasa kerja dengan kawan ni, biasa kerja dengan kawan ni, saat kerja berat, saat kerja ringan dan sebagainya. Jadi di situ dia tak sempat nak tengok akhlak-akhlak dia. Jadi bagi tuan yang memiliki hamba, dan zaman lah payah nak jumpa lah hamba-hamba ni, payah jumpa. Masih ada tapi payah nak jumpa. Bahkan Islam dia banyak menyuruh umatnya memerdekakan hamba. Jangan jadikan orang Islam sebagai hamba. Tengok kisah Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Lepas dia disiksa tu, sampai dia kata ahad mahmud tu, yang tuan nama tuan dia, ingat cik tuan nama Abu Sufyan ke apa? Jual Bilal ini. Siapa yang beli? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beli bukan nak bagi jadi hamba lagi, beli nak merdekakan. Islam walau dalam kitab-kitab fiqh ada hukum hakam hamba, tetapi Islam banyak suruh jual, bukan jual ataupun beli, tujuannya untuk memerdekakan seseorang yang muslim. Tapi kalau hamba yang bukan muslim tak apalah. Kita gunakan dia, contoh kita perang Amerika kita menang. Kita perang Amerika kita menang. Jadi kan mereka hamba. Sampailah kita ajak mereka masuk Islam, kita lepaskan. Tak apa? Tak ada masalah apa? Jadi kata Nabi yang jenis ni baginya 2 pahala. Kerana ajarkan dia dan merdekakan dia. 2 ganjaran bagi orang yang begitu. Kemudian, dan orang mukmin daripada ahli kitab yang telah beriman, kemudian beriman pula dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya 2 pahala. Kita apa? 2 orang dan orang mukmin daripada ahli kitab yang telah beriman, kemudian beriman pula dengan junjungan. Maksudnya apa? Dia dah beriman dah dengan kitab Taurat, dengan kitab Injil, yang betul dah, bukan yang terpesong ni dah. Yang betul dulu. Ahli kitab dia panggil. Hukumnya boleh menikah dengan ahli kitab, boleh makan masakan ahli kitab. Daripada beriman dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Mereka ni bila sampai time dan bisa dengar pula Nabi Muhammad akan diutuskan di penghujung Nabi yang terakhir, juga beriman dengan Nabi Muhammad, maka jenis ni kata Nabi baginya 2 pahala. Bukan senang. Mereka nak beriman dengan Nabi Isa, mereka nak tukar di Nabi Muhammad SAW. Sebab tu mereka tak iktiraf Nabi kita Muhammad. Orang Kristian ni, kita iktiraf Nabi Isa Nabi kita, iktiraf Nabi Musa Nabi kita, Ibrahim dan sebagainya, Nabi Sulaiman, Yaqub. Tapi mereka tak diterima Muhammad Nabi mereka. Kenapa? Nabi Muhammad Arab, mereka orang mana? Yahudi, Israel dan sebagainya. Jadi mereka tak diterima. Itu antara alasan mereka. Baik, bagi orang yang beriman dengan
dengan kitab-kitab yang dulu, beriman dengan kitab Al-Quranul Karim, kata Nabi, bagi mereka 2 pahala, 2 ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang ketiga, golongan yang dapat 2 kali ganda pahala, dan seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan patuh kepada nasihat tuannya, maka baginya 2 pahala. Ni hamba juga ni. Hamba yang beriman kepada Allah, melaksanakan solat, zakat dan sebagainya. Bukan zakat dia tahu je. Mana boleh hamba bayar zakat. Dia pun milik orang. Yang kata hamba ni, kata ulama, dia antara 2 persimpangan, dua dilema. Dia seperti barang pun dia manusia pun dia juga. Pasal hamba ni kita boleh jual dia, kita boleh beli dia, kita boleh hibah dia, boleh wakaf dia. Dia macam barang, kata para ulama, antara 2. Tak boleh kita kata dia manusia terus macam kita merdeka, tak. Dia setengah. Dia manusia setengah, dan dia pula barang setengah. Lepas tu pula ada jenis hamba pula. Ada hamba, dia panggil hamba mudabbar. Ingat tak makcik? Ada mudabbar? Makcik perlu jawab. Semua hidup. Maknanya hamba yang bila mati tuan merdeka dia. Ada pula hamba mukatab. Apa mukatab? Bukan Al-Khattab lah. Mukatab lah, mukatab. Hamba yang tuan dia kata, kalau hamba boleh cari untuk aku 2,000 ringgit, dengan 2,000 ni aku merdekakan kau. Dia cari dapat 2,000, dia bayar kepada tuan dia, maka dimerdekakan hamba ini. Itu hamba mukatab. Hamba mudabbar, betul lagi hamba buat saya bertanya. Hamba tebusan itu dia. Hamba tebusan. Hamba yang dengan bayaran dia dibebaskan oleh tuannya. Atau lebih saya tanya apa-apa, nanti saya tanya saya. Baik. Dan seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan patuh kepada nasihat tuannya, maka baginya 2 pahala. Hadis tersebut menerangkan bahawa 3 orang yang mendapat pahala sebanyak 2 kali. Pertama, lelaki yang ada mempunyai hamba perempuan, maka diajarnya hamba itu, serta diperelokkan pula ajarannya, dan diasuhnya hamba itu, serta diperelokkan pula asuhannya. Yakni kepada hambanya itu diajarkan pengetahuan agama dan diasuhkannya dengan akhlak yang baik. Macam saya kata tadi, ada riwayat yang lain kata Nabi, siapa yang dianugerahkan anak perempuan lalu dididik dengan baik, jadi salihah dan sebagainya, maka di situ Nabi kata janjinya syurga. Kata Nabi SAW, kalau nak mengasuh orang perempuan ni payah. Ada seorang tu dia kata, orang perempuan nak asuh anak perempuan ni masa kecil mudah, masa besar yang payahnya. Kadang dia lebih cakap pun tak apa nama ni. Dia bukanlah kata tak boleh cakap, maksudnya lebih ramah pun dengan orang lelaki pun tak boleh. Kemudian pakaiannya kena jaga, setiap aurat yang terdedah dengan sengaja suami atau ayah lah yang kena tanggungnya. Payah nak jaga. Sebab tu Nabi kata siapa yang boleh jaga dengan baik, maka syurgalah tempat ayah ataupun orang-orang yang mendidik anak perempuan tadi. Akhir-akhir zaman lagi-lagi lah dengan tudung ni dan sebagainya. Tengok ustaz tu dia kata tudung tu dia bukan cuma aurat tak mana pun, dia nak fashion dia, nak tunjuk, nak action kepada orang lain. Ya, tudung cantiknya, cantik dan sebagainya. Jadi payah untuk nak mendidik seorang perempuan, hamba ke anak perempuan ke, maka ganjarannya syurga daripada Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah SWT. Kemudian yang kata payahnya perempuan tadi, dia di bawah tanggungan ayahnya sampai dia sebelum kahwin. Bila kahwin barulah terpisahnya anak tadi dengan ayahnya, sampai segala urusan perempuan atau isteri tadi ditanggung oleh suaminya. Selagi tak nikah, di bawah tanggungan ayahnya semata-mata. Melainkan kalau anak yang tak mau ikut perintah ni, melainkan ayahnya dah suruh dah, tak ikut juga, itu lain cerita. Kalau suruh dia tak buat juga, yang tu habis tanggungjawab ayah, seorang ayah. Lepas tu dia buat tak buat, itu terpulang kepada dia. Kerana dia dah dewasa, dah besar dah, dia boleh fikir sendiri, maka itu terpulang kepada dia. Baik. Setelah itu dimerdekakan dia daripadanya, tidak lagi dimilikinya sebagai seorang hamba. Sesudah dimerdekakan dia,
Terus dijadikannya pula istrinya dengan membayar akan isi kahwinnya. Maknanya selepas dah selesai jadi hamba, dia dah didik dah, kemudian merdekakan dan kahwin dengan perempuan tadi. Yang ini cukup hebat ni. Beri pahala 2 kali ganda. Baik. Terus dijadikannya pula istrinya dengan membayar akan isi kahwinnya. Apa dah isi kahwin? Mas kahwinnya. Orang Jawa ni kata mas. Orang ni kata isi kahwinnya. Isi apa tak tahu. Lelaki yang berbuat demikian mendapat pahala 2 kali ganda. Benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang mukmin daripada orang Yahudi dan Nasara yang telah beriman dengan Musa alaihi salam dan Isa alaihi salam, kemudian beriman pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang seperti ini mendapat pahala 2 kali ganda. 2 kali ganda. Ini berkaitan dengan apa ni? Dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak menakat Nabi tak beriman dengan Nabi. Walau dia menjadi orang yang paling sayang kat Nabi. Sampai orang Quraisy nak bunuh Nabi pun dia yang halang. Dekat-dekat mati Nabi minta, wahai pak cikgu, berimanlah dengan apa yang aku bawa. Dia kata aku tak payah. Lepas tu turun satu ayat, Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayang, iaitulah pakcik kamu. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dengan nama Allah Al-Fattah, iaitu yang Maha Membuka, Allah boleh membuka segala yang terkunci dalam jiwa dan diri seseorang. Allah boleh buka kunci yang tertutup. Kalau orang yang meninggalkan Allah dengan kuasa dan kekuatan daripada Allah, Allah boleh buka pintu hati beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang pernah beriman dengan kitab-kitab dulu, Taurat, Injil, beriman pula dengan kitab Al-Quranul Karim, dan bunyi kata Nabi baginya 2 kali ganda pahala. Ada lagi ke ahli kitab lagi? Kalau ada, saya nak nikah dengan dia. Ada lagi? Tak ada dah. Mana ada lah. Kitab tu pun tentang mana pun tak tahu lah. Injil dan juga Taurat tu tak tahu di mana. Baik, kita ada kitab yang terpesong, yang tak boleh pakai lagi dah. Tak boleh. Di gereja kita di Malaysia pun tak boleh pakai dah. Dan ini riuh pula siapa nak guna kalimah Allah dan sebagainya. Itu bab lain. Itu bab lain. Baik. Yang ketiga, seorang hamba yang menunaikan hak Allah, membuat suruhannya serta menjauhi larangannya. Seorang hamba ni bukan hamba macam kita ni tak. Hamba betul. Hamba sahaya. Nah, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah, membuat suruhannya serta menjauhi larangannya, di samping ia menerima nasihat, patuh dan taat dengan sungguh-sungguh kerana berkhidmat kepada tuannya. Seorang hamba yang demikian ini mendapat 2 kali pahala. Jadi patuh kepada tuan ni selagi tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau tuan dia kata hang jangan semayang, dia tak semayang. Yang tu lah, itu tak masuk. Kalau tuan kata semayang, dia semayang. Okey, yang tu dia kata ikut perintah Allah dan juga ikut perintah tuannya. Dalam masalah apa ni, kerja buat dia boleh betul juga. Angkat air 5 kilo, 5 baldi, 5 liter dia angkat, maka tak masalah apa. Jadi kalau dia kata hamba yang perempuan contohnya, okey hamba tolonglah nak hambanya, dia buat. Tu tak termasuk dalam mengikut perintah tuannya, kerana perintah tadi melanggar suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi hamba perempuan khususnya, auratnya tidak seperti orang biasa. Maknanya dia kan, kita kata dia hamba berbuat kerja macam-macam, jadi kadang-kadang kepayahan kepadanya kalau dia kena tutup rapat macam kita, maka dilonggarkan sikit bagi hamba tadi. Kerana dia orang yang terdedah kepada kerja-kerja yang banyak. Kawan ni suruh pajak pokok, pajak. Kawan ni bukan perempuan, hanya lelaki. Kawan ni suruh apa tuan, dia suruh apa ni, angkat baldi, angkat.
dan angkat beras, angkat gandum, dia kena angkat. Ni belah-belah Arab ni dulu cerita lagu julah, kena angkat dan sebagainya. Itu 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang terdapat pahala 2 kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ada soalan apa? Kita mau pisah. Ambil kobal ni. Sebelah ada lagi semacam. Mereka ganti seorang macam. Ya. Yang kita tak tanggung dosanya berapa umur anak tadi. Baik. Yang biasa kita dengar, umur yang balik. Nah, yang tak tanggung, kalau anak perempuan ni sampai belum nikah. Ibu ke bapa? Itu dia. Ibu ke bapa ni tanggung. Masa anak belum mak dah kan. Masalah ni bapa pula. Sebab tu dia termasuk termasuk isteri juga, maknanya bukan isterinya. Pendidikan ni suami ataupun ayah mesti mendidik anak perempuan atau lelaki dan juga termasuk isterinya. Sebab tu Nabi melabelkan bagi suami yang tidak menegur isterinya yang melakukan mungkar. Nabi kata dayus. Dayus ni orang kita kata takut bini. Bukan takut bini ni balik malam awal tak. Setengah orang dia kata hang balik awal malam semang mes memang dulu orang takut bini tadi kapai ke apa. Jadi kapai maksudnya kena ikat tali keluar rumah dan sebagainya. Bukan itu ukuran yang kata takut bini tadi. Hak takut bini ni orang yang tidak menegur isterinya yang melakukan kemungkaran. Mungkar apa dah? Mungkar contohnya mengumpat orang lain, atau tak pakai tudung, atau tak tutup aurat dengan sempurna. Jadi suami yang tidak menegur isterinya, Nabi kata dayus. Maksudnya orang yang takut ataupun kecut kepada isterinya. Bukan kecut ni lah, yang bak lain sayang tu bak lain. Ni kalau isteri melakukan perkara mungkar yang bertentangan dengan suruhan Allah, dia tak berani tegur. Walau dia guru tomoi pun, walau dia guru silat pun, kalau dia tak berani tegur, dia kira takut. Dia kira takut juga. Kenapa? Walau dia kemah dengan orang lain, tapi dalam bab ni kadang-kadang dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tok guru ke, orang-orang atasan pimpinan negara kita ke, sama siapa pula yang orang biasa bawahan pun begitu juga. Siapa yang tidak berani menegur isterinya yang melakukan kemungkaran, kata Nabi dayus. Dayus kata Nabi tidak akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita harapkan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang isteri pun janganlah keras kepala. Bila tegur tu, ikut. Bahawa ini yang suami aku belajar dan aku kena ikut dan patuh, kerana ia satu kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan ni. Kalau tak soalan, ada 10 hadis lagi kita nak baca. Okey, yang pendek tu kita baca. عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. Daripada Ibn Umar. Apa nama dia? Abdullah bin Umar. Ni yang saya kata tadi 4 orang Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was-sibyan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada melakukan pembunuhan perempuan-perempuan yang tidak berperang. Dan kita ada musuh kita di Israel. Ada semua ustaz kata jangan sebut Israel. Israel ini pujian untuk mereka. Israel nama apa? Nama Nabi Pak tak? Jadi bila kita sebut Israel, maknanya kita mengakui daripada cucu anak Nabi-Nabi dulu. Setengah tu dia kata jangan kata. Dia kata Zionis ataupun Sohyuni dalam bahasa Arab. Itu apa? Baik, kita ada musuh kita di sana yang memang dua tindas orang Islam dan sebagainya.
di Syria dan tempat yang lain. Dan dia kata, la naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was-sibyan. Nabi melarang daripada membunuh perempuan yang tidak berperang. Ini adab dalam peperangan. Dalam perang pun ada adab pun. Bukan setakat dalam jamban saja ada adab. Perang pun ada adab juga. Macam mana Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan Salih, tentera Salih. Dia punya apa? Dia punya Richard apa? Lain hak tu. Dia sakit. Salahuddin menghantar seorang tabib, seorang doktor untuk mengubat musuhnya. Dia betapa akhlak orang dulu, tentera dan dirahmati Allah, menghormati sampai peringkat musuh pun dia hantar tabib untuk nak rawat. Mungkin kalau berlawan dengan orang yang sakit boleh buat apa? Baik kita berperang dengan orang yang sama-sama kuat. Kalaupun pernah berlaku perang Badar, umat Islam hanya 313 berdepan dengan 1000 tentera orang-orang musyrik. Akhirnya dengan izin Allah menangkan umat Islam walau dengan bilangan yang sedikit. Tapi dalam peperangan pun ada adab. Nabi kata jangan bunuh orang perempuan dalam peperangan yang tidak memerangi. Kalau dia tentera Zionis, dia perempuan boleh, kerana dia lawan kita. Kalau dia duduk orang tua contohnya tak lawan lah, dia pun tak lawan kita, maka jenis ni tak boleh kita perang atau kita bunuh dia. Karena supaya orang bukan Islam akan melihat betapa tingginya nilai dalam agama Allah, sampai orang perempuan pun dijaga dan dihormati. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, makcik-makcik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang musuh Islam memasukkan racunnya dalam masalah hukum faraid. Kan? Dia kata lagu mana Islam adil, lagu mana? Sedangkan Allah kata lizzakari mislu hazzul unsayain, bagi orang lelaki itu habuannya 2 kali ganda berbanding perempuan dalam masalah faraid. Macam tak? Sama. Bagi orang lelaki yang kematian ayah, contohnya kita adik-adik ada perempuan ada lelaki, yang lelaki akan dapat 2 berbanding orang perempuan. Di sini musuh Islam masuk dia punya racun dia. Dia kata Islam tak adil. Sebab perempuan dapat sikit, hak lelaki dapat banyak. Sedangkan sama ya, dia ni anak kawan dia juga, kawan ni pun anak kawan dia juga. Dia tak tahu dalam Islam betapa tanggungjawab yang besar dipikulkan ke atas seorang suami. Nak kena sara anak pinak, nak kena sara isteri, nak kena sediakan belanja kahwin suami lah, isteri lah dan sebagainya. Maka dilebihkan bagi orang lelaki harta warisan yang ditinggalkan oleh waris-pewaris mereka. Baik. Jangan sampai kita kata Islam menekan orang perempuan, maka disuruh tutup aurat dan sebagainya. Karena kita kena tahu masa jahiliyah dulu orang jahiliyah tak pakai apa. Siapa yang modernkan orang perempuan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai yang moden, maknanya ditukarkan keadaan asal yang telanjang kepada menutup aurat, yang menutup tempat-tempat yang tak boleh dilihat. Maka sudah pasti itu perkara yang moden bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai racun-racun musuh kita masuk dalam fikiran kita pula pergi tolong promote lagi. Itu yang tak boleh. Karena kita kena lawan musuh kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, demikian kanak-kanak dengan tidak mengira bangsa, agama dan apa jua ibu bapa mereka. Tak boleh. Nabi larang juga untuk kita bunuh budak-budak yang tak lawan kita, yang tak memerangi Islam. Tak dibolehkan kita bunuh kanak-kanak. Ini juga antara bukti bahawa Islam agama yang mengasihi budak-budak. Karena kemungkinan kalau kita tak bunuh budak-budak tadi, mana tahu esok dia kena Islam, dia masuk Islam, lagi menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak-budak tak boleh kita bunuh dia. Bahkan kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Jadi kata bukan dari kalangan kami orang-orang yang tidak merahmati, mengasihi kanak-kanak dan tidak menghormati orang-orang tua.
orang-orang yang dewasa dan sebagainya. Itu ajaran asas agama kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mengasihi kanak-kanak dan juga menghormati orang tua itu asas agama kita. Kadang-kadang anak muda-mudi kita kadang terlepas pandang ajaran-ajaran Nabi SAW. Sebelah Arab sana tuan-tuan, saya pernah dulu punya orang kita biasa kadang-kadang diajak anak-anak perempuan kecil ni, walau mau 3-4 tahun, dah ajak dah pakai tudung dan sebagainya. Dia pun jenis suka usap kepala budak-budak. Nama Tok Syekh ni, dia pegang kepala budak ni dan pernah biasa dia pernah tumpang. Dia dah tua dah, dia tumpang jadi macam budak-budak balik dan sebagainya. Dia berseronok dan bahkan Nabi kata, bukanlah kalangan kami orang yang tak mengasihi budak-budak. Dia kata hampa orang Malaysia ni zalim, dia kata. Budak ni mana wajib pakai tudung lagi? Dia tak boleh nak usap kepala budak tadi. Dia kata hampa ni zalim sungguh kan? Tak sempat nak usap kepala dia kerana dia masih kecil lagi. Patutnya biar tunggu dia cukup umur. Kita ni kita ajak supaya daripada kecil, supaya dia dah latih lah dengan tudungnya dan sebagainya. Kita ambil kias dengan masalah solat. Nabi kata, ajarkan anak kamu, suruh anak kamu untuk solat umurnya 7 tahun. Kalau 10 tahun, ajak juga suruh. Tapi kalau dia tak buat, bagi sikit rotan. Itu didikan asal agama kita. Bila kita tak boleh rotan lah. Saya dulu pernah kena rotan dengan ayah saya belakang tu. Rotan. Semua kena. Kami 6 adik, semua kena. Orang dulu biasalah cara didikan mereka. Kita pun terpakai juga rotan sikit-sikit supaya itu peringatan yang Nabi ajar kepada umat Nabi. Anak-anak yang disuruh untuk solat umur 10 tahun tidak melaksanakan solat dibagi sedikit perhatian sebagai peringatan. Jangan tinggalkan solat, benda yang cukup penting yang merupakan tiang agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tinggalkan solat seolah-olah meruntuhkan agama. Siapa yang mendirikan solat seolah-olah mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan membunuh perempuan dan juga kanak-kanak yang tidak memerangi kita. Yang terang-terang perang, kalau budak sekalipun memang dilatih untuk jadi tentera, untuk melawan agama Allah, maka dibolehkan untuk kita bunuh mereka. Kenapa? Kerana memang diajar, dilatih untuk esok besar akan memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang Islam, maka diharuskan untuk kita membunuh mereka. Ini bagi budak-budak atau orang perempuan yang tidak memerangi kamu. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita bermuamalah dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, Nabi Allah katalah, siapa yang minta berlindung dalam negara kamu, minta aman, contoh tempat dia tak aman, bahawa ini lupa ayat tu, bahawa siapa yang wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di kalangan orang-orang musyrik minta sewa di tempat kamu, maksudnya mai ke tempat kamu hijrah, nak minta aman, nak minta duduk di tempat kita, maka kata Allah, fa'ajirhu, hendaklah kamu sewakan kepadanya. Maksudnya apa? Bagi dia tempat perlindungan. Mana tahu kemungkinan masa akan datang dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awal lagi kita tolak dia dah, melainkan dia lawan kita, tak dia minta aman kepada kita, minta duduk tempat kita dan sebagainya, maka bagilah, kata Allah Subhanahu wa taala, esok mana tahu sampai hidayah kepadanya bila hidup dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah satu peraturan yang diadakan Islam dalam peperangan yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa Islam mengajarkan kita adab dan juga akhlak yang cukup tinggi yang tidak diajarkan oleh agama-agama lain. Sampai dalam bab peperangan pun diminta untuk kita jaga, jangan sampai kita bunuh orang perempuan yang tidak berperang dengan kita, dan juga tak bunuh kanak-kanak yang tidak ada kuasa dan juga tak cukup umur lagi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu hadis yang ketiga. Ada 10 hadis lagi, boleh? Okey, mungkin yang last sekali insyaAllah. Hadis yang ke-151. Berapa hadis Ustaz saya baca setiap hari? 2 hadis ya? Di terang lagu mana 2 hadis ya? Panjangnya 1. Okey. Last insyaAllah. Hadis yang ke-151.
Larangan menyiksa dengan api. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama kana amara biharqi fulanin wa fulanin inna an-nara la yu'adhibu biha illa Allah subhanahu wa ta'ala fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Kata Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajuk dia larangan menyiksa dengan api. Kita menggunakan api untuk menyiksa orang lain atau menyiksa binatang pun tak boleh juga dengan api. Karena ini hanya hak ataupun milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak ada hukum hakam yang Allah wajibkan dikenakan dengan api, tak ada. Kan? Dengan api tak ada. Karena itu khusus untuk Allah. Dan kenapa Allah akan menyiksa manusia yang ingkar dengan api? Kita pun tengoklah lah ni, betapa api membakar, api menyiksa, api boleh menghancurkan, boleh jadi debu dan sebagainya. Supaya manusia melihat dah siap-siap ini antara azab yang Allah janjikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maknanya dengan azab apilah yang akan menyiksa manusia yang ingkar kepada Allah. Lalu Allah tunjuk siap-siap lah api antara, betul dalam Quran Allah sebutlah an-nar dalam surah As-Sajdah, fadhuqu lima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu wadhuqu azaban nar. Dan itu Allah kata rasakan azab api neraka, kata Allah. Di dunia kita tengoklah betapa api boleh membakar. Lalu Allah seolah-olah nak suruh tengok dan gambarkan ini juga antara siksa Allah bagi orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan menyiksa dengan api. Baik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah ia perintahkan dengan membakar si fulan dan si fulan, bahwasanya api tidak boleh digunakan sebagai siksaan dengannya melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hukuman menggunakan api ini hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak boleh pandai-pandai melangkau tugas ataupun melangkau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tidaklah harus bagi manusia menggunakannya untuk menyiksakan manusia lain. Jika kamu bertemu keduanya, yang diperintahkan Rasulullah pada mulanya supaya dibakar, bunuh sahajalah kedua-duanya. Janganlah kamu bakar keduanya dengan api. Allah berkata, inna an-nara la yu'adzibu biha illa Allah Subhanahu wa ta'ala fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Maka dengan membunuh, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan api tapi dengan cara membunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan menggunakan api, menggunakan alat lain untuk nak menyiksa, bukan siksa, untuk nak bunuh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum, apa ya sih? Fa idza qataltum, kalau kamu nak bunuh, fa ahsinu al-qitlah. Dalam bab apa ni? Dalam bab bunuh, dalam bab apa sembelih, kata Nabi SAW, siapa nak sembelih, hendaklah dia tajamkan pisaunya sebelum sembelih. Maka sembelih dengan baik. Dan fa idza qataltum, apabila kamu nak bunuh, fa ahsinul qitlah, hendaklah baikkan pembunuhannya. Cara bunuh tu pun kena baik, supaya kita tidak menyiksa dan sebagainya. Lalu kata Nabi SAW, larangan menyiksa dengan api, karena api hanya azab yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hadis, namanya pakai alim belakang ini. 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sebagai ringkasannya. Pertama, kata Nabi, jangan seorang perempuan berkhalwat dengan seorang lelaki tanpa mahram. Saya kata naik motor boleh dengan pak motor duduk tengah. Tu ingat begitu. Kemudian tak boleh musafir, ya. Kalau dia boleh di belakang sekali. Kalau boleh pun letak belakang sekali. Kerana anak duduk tengah juga. Tak boleh, kalau tu tak boleh.
Baik. Kemudian Nabi kata jangan musafir seorang diri tanpa mahram. Disebutkan bagaimana dibolehkan hanya kepada orang yang nak melakukan haji yang wajib bersama kumpulan perempuan yang thiqat, yang boleh dipercayai, yang baik-baik dan sebagainya, macam makcik-makcik semua lah. Hak baik-baik ni boleh pergi haji yang wajib. Haji yang kedua kena mahram dan sebagainya. Itu dah insya-Allah yang soalan yang makcik tanya tu kita akan tengok balik sejauh mana keharusannya. Dah ada cik soalannya tu? Melancong, ya, melancong. Melancong tujuan nak shopping ke? Tujuan nak pergi tengok negara orang? Jalan-jalan lah. Okay. Hadis yang kedua, 3 golongan yang dapat pahala 2 kali ganda. Yang pertama, seorang tuan yang ada hamba perempuan, didik hamba sampai baik, dimerdekakan dan dikawinkan dengan perempuan tadi. Kawin dengan perempuan tadi. Pertama. Yang kedua, seorang lelaki, seorang yang beriman kepada kitab-kitab dulu, Taurat, Injil, beriman juga dengan Al-Quranul Karim, baginya 2 pahala. Yang ketiga, kata Nabi, seorang hamba sahaya yang melaksanakan perintah Allah dan dalam masa yang sama laksanakan perintah tuannya juga. Itu 3 golongan yang dapat 2 pahala ataupun 2 kali ganda pahala. Hadis yang ketiga, ketiga hadis sekarang ni. 3 hadis, no? 4. Okey, hadis yang ketiga, Nabi larang bunuh perempuan atau budak-budak yang tidak memerangi kamu, karena dia merupakan orang yang tidak pandai melawan dan sebagainya. Orang hadis yang keempat, Nabi kata pula tidak boleh menggunakan api untuk tujuan menyiksa. Hari ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyiksa atau membunuh menggunakan api khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu dari Ibrahim alaihi salam memang kena bunuh dengan api, tapi tak mati kerana kuasa milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sejukkan api yang membakar Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Kalau macam mana maknanya, kalau orang dulu memang digoreng dengan tanah, dimasukkan dalam tu, dibakar pula. Ashabul ukhdud atau perangai dia. Kenapa? Karena yang dibunuh tadi kerana beriman kepada Allah. Illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka tak diuji oleh Allah melainkan kerana mereka beriman dengan Allah Al-Aziz Al-Hamid, kata Allah SWT. Ashabul ukhdud, mereka korek tanah, masukkan dalam tu, bakar. Yang itu yang digunakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi larang umatnya menggunakan api untuk menyiksa orang lain dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Aku ada soalan apa yang last tu? Ya, Cik. Soalan mana sekarang? Kata apa? Macam itu ya, apa kita bunuh kan, kita macam jemur ke dengan panas ataupun kita rendam dalam air macam mana? Ya. Bunuh tikus lagu mana cara? Siapa yang boleh bagi tahu cara yang paling elok sekali nak bunuh tikus? Pancung kepala dia. Takut takkan nak pancung. Rencang lanyak dia. Okey. Yang saya bisa buat, saya bisa buat. Kalau kita nak perangkap, pergi satu kawasan yang yang terkurung. Bilik kita lah. Bilik kita yang maksudnya yang dia tak tahu. Cara dia katok lah. Kerana mati sekali lebih. Tapi kalau rendam, saya rasa agak menyiksa. Bayang tengok dia lemah dari mana. Pula pergi tengok pula dia lemah. Lemah tu. Ada setengah tu pula Ustaz jangan cerita bakar. Bakar lepas dia lari macam macam tu. Lari macam itu pun tak banyak boleh. Jadi yang saya boleh sarankan cara dia katok, atau kadang-kadang dia ada ubat yang dia makan mati, acun. Dan binatang macam ni memang disuruh oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Binatang yang ada mudarat, macam ular, macam tikus ada mudarat, digalakkan bunuh kerana dia tak mendatangkan mudarat kepada kita.
Cara yang saya boleh bagi tahu, katok kalau sempat. Kalau tak sempat, lebih di depan. Ya. Cuba dengan air panas boleh tak? Dia buat dah kah betul ni? Tak buat lagi? Jangan buat. Ya, yang orang yang bersebut rendang nanti. Tapi ya kita kata dia menyiksa. Kerana sementara nafas nak keluar dengan mati itu, dia akan tersiksa dulu. Jadi saya kata tadi kalau boleh jemur panas dia. Saya kata tadi lah, cara manapun kalau dia menyiksa maka tak boleh. Buatlah cara manapun yang sekaligus mati. Okey. Saya pernah katok sekaligus, alhamdulillah kena mati. Lagi dia kena fokus betul-betul ya. Dia bukan macam binatang biasa, dia cerdik, pandai. Katok orang panggil cikti kat dia. Kalau dia cerdik. Ada orang panggil cikti. Dia panggil cikti juga. Orang tak panggil cik mau dah. Panggil cikti kerana dia cerdik. Tak buat dah tu jenam. Ha? Tak buat dah tu. Apa dah tu? Sabarlah. Campur nak campur. Tak tentu ni semut kan. Semut ya. Nanti kita dah makan model dia banyak siapa-siapa kan. Dan siapa bakar. Dia sekali jauh. Sekali dia landau tu. Ya. Soalan dia. Makcik potong dahan yang ada rengga ke? Daun lumpur. Daun luruh ke yang ada semut banyak. Ibu pun bakar boleh. Dia. Boleh tak? Bagi yang makom tinggi-tinggi tak buat. Mana orang yang dia rasa kesian, dia rasa binatang ni ada hak hormat, dia tak buat. Kita tunggu dia lari. Nak tunggu lari. Kalau lari, Dia tak lari. tak lari tak? Sampai Dia. Saya jenis malah tak biasa sampul-sampul, saya tak tahu. Okey. Okey. Manjur. Ada boleh sebab orang? Tak tahu. nak spray dia nak spray. Spray banyak. Dia sampai kalau banyak sampai peringkat mudarat, tak apa. Tak apa. Itu saya kata tadi, bagi orang yang sampai makam tinggi-tinggi dia tak gamak. Sampai kalau dia jumpa semua pun dia angkat ni. Dia angkat di bawah tempat lain. Bagi orang yang makam tinggi-tinggi ni lagu tu lah. Kalau kita makam rendah ni pasal menjenakan pun dan bagi kita tak dapat elak lah benda-benda yang datang ni. Kalau spray tu itulah cara yang terbaik tu. Ya. Ustaz nak tanya, cicak kalau kita bunuh tu dia berpahala ke macam mana? Itu dia. Kita bisa dengar siapa yang bunuh cicak baginya sekian-sekian pahala. Saya tak bisa jumpa, tapi orang kata ada. Wallahualam, itu jawapan saya itu. Saya sering orang kata, tapi saya tak pernah jumpa. Contoh Nabi kata, siapa yang dapat terlebih cicak, seolah-olah sate pala. Saya tak tahu. Sekali mati ya. Saya dengar orang sebut tapi tak tahu di mana. Jadi saya tak berani kata ya memang ada anjuran Nabi, saya tak berani kata. Cuma mungkin ada orang kata ialah dia binatang yang mengotorkan tempat kita dan sebagainya. Jadi kalau terlalu banyak dia akan menyebabkan kita pun tak boleh nak beribadat dan sebagainya itu cerita lain. Jadi hadis yang mengatakan bahawa sekian siapa yang dapat bunuh cicak sekaligus maknanya sniper. Mana tembak kira tepat baginya sekian pahala. Hak tak tepat pahalanya lain sikit. Itu saya tak tahu. Nanti kalau dibuat saya beritahu insya-Allah. Takut kita reka apa yang Nabi tak sebut, maka kita kata oh ni Nabi sebut, jangan bahaya. Allah Taala alam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.